Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelum kita mulakan pembelajaran, saya akan tunjukkan satu video tayangan untuk anda semua, untuk anda hayati, dan saya akan tanya apakah yang anda dapat ataupun nilai daripada video yang saya tunjukkan. Boleh? Sampai adik-adik. Ibu mengandung 9 bulan, lebih dan kurang tak ditentukan. Kadang-kadang dunia lebih indah dalam hitam putih, macam filem klasik. Woi! Mak je kau lah. Kau balik sekarang. Berangan je kerja. Kalau terbakar tempat ni, siap kau. Aku benci abang. Kalau tenggelam? Kalau tenggelam, matilah. Sebab tu kau kena terjun dulu. Abang nak ajar kau berenang. Tak batal puasa ke? Kan abang cakap berenang kan? Bukannya menyelam sambil minum air. Hari tu aku hampir mati. Aku benci abang. Aku tak macam abang. Cita-cita dia nak jadi askar. Adik, gimana tu? Nak keluar kejap. Jangan main jauh-jauh. Mak, jangan manjakan dia sangat. Dia tu anak jantan. Kenalah sak sikit. Alah, adik kamu ni kecil lagi. Tak payahlah nak keras-keras dengan dia macam askar. Salah abang, dek. Bila abang dah tak ada, aku rasa bebas. Dunia aku jadi lebih indah. Bayangan ku hidup di dunia kaya, di alam angan. Seperti dalam filem science fiction, aku mengembara dengan mesin merentas masa. Nyanyi jiwa. Bila dah besar, aku mula faham apa itu angan-angan, minat dan masa depan. Aku mahu menulis dan bikin filem. Hari itu, hari yang paling aku ingat. Kalaulah mesin melintas masa betul-betul wujud. Tak guna simpan benda-benda ni. Malaikat tak masuk rumah. Sampai hati abang. Baik, Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah 3 kali raya kami tak bertegur sapa. Sampai bila nak berdendam dengan abang? Salam pun tak nak. Takkanlah nak tunggu sampai mak dah tak ada. Tapi hati saya masih sakit, Mak. Hati mak tak ada siapa yang peduli. Sampai hati adik. Selama ni, abang yang bantu ayah. Pelajaran kamu, cita-cita kamu, abang yang tanggung.
Oi. Mak duk cari tu. Berangan tak habis-habis. Kau boleh beraya dengan aku lagi, Selamat Raya bang. Saya minta maaf. Abang pun sama. Minta maaf, adik. Okey, agak panjang. Jadi, saya nak tanya dekat anda semua, apa yang anda nampak yang anda boleh bagi tahu tentang video tersebut? Ada siapa nak respon? Tulis dalam chat pun tak apa, saya akan baca. Ada tak? Cuba respon sikit. Apa yang berkenaan dengan video tadi? Mengejar cita-cita, okey, itu betul. Lagi? Yang lain? Ada lagi tak? Okey, tak ada Okey. Dalam video tadi tu, kita nampak konflik antara abang dengan adik. Tetapi pengakhiran dia, kenapa tiba-tiba adik dia tu sedar dan minta maaf dekat abang dia. Yang tu kita akan belajar untuk hari ini. Boleh Nanti kita akan masuk apa yang terdapat dalam video tu dalam kita punya perbincangan pada hari ini. Jadi kita akan belajar tentang pengurusan mental dan emosi. Okay, boleh nampak slide yang saya tunjuk ni? Boleh. Boleh Okey. Okay, untuk pengenalan, konflik dan stres merupakan situasi yang selalu dialami oleh remaja di mana mereka sukar mengawal diri mereka dan berkemungkinan cenderung untuk mengambil tindakan negatif yang akhirnya boleh membinasakan diri sendiri. Okay, dekat dalam video tadi tu, Alhamdulillah adik dia masih dapat lagi mengawal emosi dia. Jadi dia tidak melakukan perkara-perkara yang membinasakan diri dia sendiri. Itu sangat digalakkan lah. Kita kena kawal emosi kita. Individu yang sihat mental dan emosi berupaya mengekalkan hubungan mereka dengan orang lain, aktif dalam aktiviti kemasyarakatan dan memberikan sumbangan kepada masyarakat. Kalau kita dapat mengawal emosi kita, kita punya mental sihat, kita dapat mengekalkan hubungan. Macam tadi tu, dia benci abang dia tapi tak ada pun sampai nak memutuskan silaturahim. Akhirnya dia pun berbaik semula. Dapat Okey, seterusnya pengurusan konflik. Sebelum kita belajar lagi pengurusan konflik, kita kena tahu apa itu konflik. Konflik merupakan situasi seseorang yang mempunyai persepsi atau pandangan bahawa terdapat pihak lain yang cuba untuk menentang atau melakukan perbuatan atau tindakan yang merosakkan pihak lain. Maksudnya dia saling dia punya pendapat saling bercanggah. Tidak sekufu lah. Konflik juga boleh ditarifkan sebagai perselisihan atau pertidaian. Konflik sering dilabel sebagai tindakan negatif namun mampu membawa hasil yang baik bergantung kepada keadaan. Dekat sini dah ada point dia. Konflik ni sering kali dilabel dengan perkara negatif, tapi ada keadaan yang membawa kepada kebaikan. Okay, macam tadi dekat cerita tadi tu, dekat video yang saya tayangkan tadi tu, dia konflik dengan adik dia. Sebab apa? Boleh respon tak sebab apa? Apa yang sifat ada dalam diri adik dia? Ada yang faham tak tentang video tadi dengan perbincangan kita buat sekarang? Anda cek pun tak apa, saya baca. Tak ada juga Okey, kalau kita tengok tadi tu, adik dia suka berangan. Suka buat kerja yang macam tak mendatangkan manfaat lah. Just keseronokan. Tapi tak salah budak-budak sebenarnya. Cuma tindakan abang dia ni mengundang konflik, mengundang macam
ganas sikit lah abang dia tu. Tapi sebenarnya abang dia ni niat dia baik untuk bantu adik dia. Tengok macam akhir tadi, adik dia sedar bahawa angan-angan, cita-cita tu benda yang berbeza. Faham Jadi abang dia ni nak adik dia berjaya, tapi mungkin cara abang dia tu sedikit kasar di pandangan kita. Tapi sebenarnya dia berniat untuk membantu adik dia. Faham tak? Sebab itulah akhir sekali abang dia sedar rupanya abang dia ni ada niat nak membantu dia lah. Kesanya adalah stres, keadaan wujudnya ketidaksesuaian antara situasi yang diinginkan dengan keadaan dan keseimbangan psikologi, biologi atau sistem sosial individu yang terlibat. Stres juga membawa maksud keadaan fizikal atau ketegangan mental yang menyebabkan perubahan pada sistem tubuh badan serta menghasilkan perasaan risau terhadap sesuatu perkara. Kalau kita tengok tadi, adik dia stres. Sebab itulah adik dia tak boleh nak jumpa abang dia. Kalau nak jumpa je, nak marah. Nak jumpa dia, teringat dendam-dendam yang lama. Itulah dikatakan sebagai stres. Okay, dekat dialog ni menunjukkan beberapa situasi stres lah yang berlaku. First kali sering dibuli. Itu pun situasi stres. Saya berbeza pendapat dengan ibu bapa saya. Kalau berbeza pendapat tu maksudnya konflik. Konflik dan mengundang stres. Saya pula sering dipandang serong oleh jiran kerana bermain futsal. Yang ini pun salah situasi yang boleh membuatkan orang stres. Faham Okey, seterusnya kesan konflik dan stres terhadap kesihatan diri. First kali, emosi menjadi tidak stabil dan tidak mampu menyelesaikan masalah. Itu sangat tak elok lah kalau kita stres ataupun konflik berterusan, kerana kita akan teringat-ingat ataupun kita hilang fokus dalam satu perkara dan masalah tidak akan selesai. Sukar fokus terhadap pekerjaan yang dilakukan sebab kita akan teringat-ingat je lah tentang konflik. Contoh kita bergaduh dengan abang kita, kita bergaduh dengan mak ayah kita, benda tu akan mengganggu emosi kita dan menyebabkan kita nak buat kerja pun tak fokus. Kecewa serta cepat naik darah dan marah. Yang ni sering berlaku lah. Bila dia kecewa ataupun bila dia stres, cepatlah dia nak marah, senang nak marah. Sebab tu kalau kita tengok orang tu stres, kita jangan push ataupun kita jangan gurau-gurau yang berlebih-lebihan. Mudah risau walaupun terhadap perkara kecil. Yang ni biasanya overthinking lah. Dia fikir jauh pasal perkara yang buruk-buruk. Padahal benda tu kecil je sebenarnya. Benda tu masih boleh kawal lagi, tapi dia overthinking. Rasa letih sepanjang masa. Sebab apa? Sebab dia letih lah fikir ataupun dia tak tidur. Dia tak boleh tidur apabila dia fikir masalah. Sebab tu dia boleh rasa letih sepanjang masa. Sering berasa cemas dan sering berimajinasi perkara buruk yang akan berlaku. Yang ni dia imagine perkara yang buruk akan berlaku apabila sesuatu perkara tu terjadi. Contohnya apabila dia bergaduh dengan mak ayah dia, lepas tu dia pun fikir perkara yang buruk-buruk, apa yang dia nak buat. Lepas tu apa tindakan mak ayah dia nanti dia akan buat. Dia fikir benda tu lah, pada benda tu kecil ke. Okay, faham Okey, seterusnya adalah kesan konflik terhadap keluarga. Di mana first kali hubungan kekeluargaan akan menjadi renggang. Macam kita tengok kat video tadi tu, abang dengan adik dia dah tak beraya selama 3 tahun. Sebab apa? Sebab konflik lah. Sebab adik dia tak dapat terima hakikat bahawa apa yang dilakukan oleh abang dia kepada dia. Jadi hubungan renggang, tak bercakap. Lepas tu nak salam pun tak nak jadikan. Just pandang badi je. Berasa tersisih dan tidak disayangi. Yang ni terutama sekali ibu bapa kepada anak-anak lah. Apabila mak ayah berkonflik, ada masalah, kita yang akan jadi mangsa, kita akan berasa tersisih dan tidak disayangi lah. Seterusnya, kurang berlaku komunikasi yang mesra dan tiada gurau senda dalam keluarga.
Maksudnya keluarga dia sendu je. Just jumpa, tak pernah nak makan bersama, tak pernah nak bermusyarat, bersembang, buat aktiviti sama-sama. Tak ada gurau senda, tak buat aktiviti diadah sama-sama. Jadi kurang komunikasi kat situ. Sebab apa? Sebab pergaduhan yang berlaku. Seterusnya, mudah merajuk, masam muka dan iri hati antara adik-beradik. Maksudnya macam tadi lah, dia iri hati, dia bukan iri hati, dia teringat kisah lalu, dia macam merajuk lah dengan abang dia. Jadi benda tu tak baik sebenarnya. Tapi masa tu dia tak sedar lagi. Tapi bila dia sedar, benda tu baik untuk diri dia. Sebab tu lah ada konflik yang membawa kepada keadaan yang baik. Seterusnya, tingkah laku anak-anak yang liar, suka bergaduh dan mempunyai masalah disiplin. Ini disebabkan kasih sayang daripada ibu bapa lah. Ibu bapa nak gaduh je, lepas tu dia tengok contoh mak ayah dia suka bergaduh, dia pun stres. Bila dia stres, dia pun terikut-ikut. Dia pun ada sifat, lahirlah sifat pemarah dia, suka bergaduh dia, membuat masalah dan sebagainya. Boleh faham Dekat sini ada tak yang konflik dengan keluarga dia, antara adik-beradik? Saya harap okeylah, sayangi keluarga anda. Okey, so langkah-langkah menangani stres. First sekali, merujuk masalah kepada kaunselor, guru atau ibu bapa. Yang ni kalau kita ada masalah dengan kawan je. Kalau dengan adik-beradik, kita rujuk masalah tu dengan ibu bapa. Kita cakap dengan ibu bapa apa masalah. Lepas tu apa penyelesaiannya, kita nak buat apa yang kena, apa yang kita nak. Lepas tu macam mana nak selesaikan masalah. Itu dia. Kalau kepada kaunselor, contohnya masalah antara kita dengan kawan ke, antara kita dengan cikgu lain ke, kita rujuklah kaunselor. Kalau nak rujuk guru pun boleh, guru yang dipercayai. Seterusnya, berehat dengan secukupnya. Sebab apa? Sebab bila kita rehat, contoh kita tidur kan, kita dapat hilangkan stres tu sementara. Sekurang-kurangnya kita dapat hilangkanlah stres. Jadi bila kita bangun tu, kita dah rasa tidak terlalu terbeban, sebab kita ada rehat yang secukupnya. Seterusnya, mempunyai hobi yang mendatangkan ketenangan. Hobi ni pun penting juga, memainkan peranan juga. Contoh kalau hobi kita suka bersenam, kita bersenam lah. Kalau hobi kita suka main game, kita lah main game, kita main lah game. Sebab kalau benda tu mendatangkan manfaat, contoh kita dapat hilangkan marah kita apabila kita main game, kita dapat hilangkan rasa rasa nak pukul orang ke, kita main game. Mendapatkan rawatan pakar. Yang ni kalau kita dah dah tahap yang sangat teruk lah, dah sampai nak kemurungan lah, kita kena dapat rawatan pakar. Seterusnya, melakukan aktiviti sukan atau riadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Yang ni lebih kepada kecergasan fizikal kita. Apabila kita punya fizikal cergas, kita dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Kita akan mental kita akan berfungsi dengan baik lah. Okay, faham tak? Boleh dapat tak setakat ni? Boleh. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya cara menangani konflik. Tadi stres, ni konflik pula. Berbincang dengan guru, sahabat karib ataupun kaunselor. Yang ni kita kena berbincang lah dengan orang yang kita konflik tu lah. Tu terutamanya lah, kita bincang apa yang tak puas hati, apa yang kita kena buat kalau untuk kita selesaikan masalah ni. Kita kena bincang. Semua perkara kita kena bincang. Sebab apa? Dengan perbincangan tu lah kita dapat menyelesaikan masalah lah. Kalau kita bincang, masalah takkan selesai. Bersikap toleransi terhadap sesuatu isu. Contohnya, dia mencuri kita punya barang, tapi dia dah pulang. Kita kenalah sikap toleransi. Kita kena rendahkan sikit ego kita untuk memaafkan dia. Tapi kita kena tegur dia. Kita tegur dia, janganlah buat lagi. Nanti jadi lagi, gaduh lagi lama. Macam tu lah. Bersikap toleransi. Ada toleransi. Banyakkan bersabar. Yang ni
bersabar ni dituntut jugalah dalam agama, kita kena banyakkan bersabar. Setiap yang berlaku ada hikmah. Berbincang untuk menyelesaikan masalah. Ni lebih kurang macam yang tadi tu lah. Kita kena ada sifat bermusyawarah, kita kena berbincang. Didik untuk sentiasa menerima hakikat terhadap sesuatu kejadian yang berlaku. Yang ni sangat penting sekali. Setiap yang berlaku ada hikmahnya. Yang ni kita kena didik dekat dalam diri kita supaya kita boleh terima apa-apa keadaan pun, walaupun keadaan itu dalam situasi yang berat. Sekurang-kurangnya kita boleh mengawal kita punya emosi dan mental. Kita tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan keburukan kepada diri kita dan orang lain. Jadi ada mau masuk. Okey, jadi ada lagi tak pendapat anda semua untuk cara-cara menangani konflik? Boleh, anda boleh bagi pendapat anda. Macam mana cara-cara lagi untuk menangani konflik? Ada lagi tak yang nak share dengan saya? Ataupun share dengan kawan-kawan sekali? Tak ada. Tak ada Orang je jawab. Semua ada ke ni kat dalam kelas saya? Cuba respon. Saya tengok ada ke tak ada. Ke tidur. Okey, tak apa. Seterusnya kita akan pergi kepada pengurusan konflik dan stres cara yang salah. Yang ni jangan lakukan lah. First kali, sengaja mencederakan diri. Ni berlaku lah sendiri dekat rakan saya. Yang ni saya nak bagi contoh je lah cerita. Dia stres bercinta. Lepas tu dia banyak kerja. Dan dia dah tak dapat kawal emosi. Dia pun goris tangan dia. Antaranya lah goris tangan dia. Jadi benda tu tak elok pun. Benda tu macam tak ada manfaat. Anda goris tangan anda, makin sakit lagi adalah. Makin sakit, makin lagi buatkan kita rasa stres. Bagi dia, dia puas hati. Dia puas hati dapat dapat cederakan diri dia. Padahal benda tu tak elok pun. Contohnya antara yang banyak berlaku sekali, menggoris tangan lah, main goris badan lah. Tak kisahlah. Contoh mencederakan tangan atau badan, menghantuk kepala dan sebagainya. Benda tu tak perlu pun. Kita kalau dapat masalah, first kali kita akan cari siapa? First kali kalau kita ada masalah, boleh beritahu tak? Kalau kita ada dalam masalah sangat-sangat, ibu bapa ada lagi tak? Kita kena cari Allah lah. Kita kalau agama lain kita cari Tuhan kita ngadu dekat Tuhan. Aku ada masalah, tolong bantu, mudahkanlah urusanku untuk menghadapi masalah ni. Kita kena ngadu kepada Allah sebab Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang menguruskan segala-galanya. Lepas tu baru kita cari, kita ngadu dekat makhluk, kita ngadu dekat ibu ayah ataupun orang yang dipercayai. Okey. Lepas tu mengambil ubat tanpa preskripsi pegawai perubatan bertauliah. Preskripsi ni maksudnya ubat yang disarankan. Maksudnya pegawai yang menyarankan. Maksudnya mengambil ubat tanpa preskripsi maksudnya tanpa saranan maksudnya. Contoh mengambil paracetamol secara berlebihan. Ni paracetamol ni biasanya ada dekat Panadol lah. Dia makan ubat banyak-banyak. Padahal dia tak perlu pun makan benda tu ubat banyak sebenarnya. Tetapi dia rasa dapat hilangkan stres, dia pun makan. Jadi benda tu tak elok sebenarnya. Dia merosakkan lagi hati dan buah pinggang. Dia merosakkan proses pencernaan dalam kita punya sistem tubuh. Dan yang terakhir adalah terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Yang ini sangat bahaya. Banyak persepsi orang ramai, persepsi masyarakat yang berpendapat bahawa bila dia ada masalah, bila dalam keadaan tekanan, dia ambil kadar, dia ingat dia boleh buang dia punya perasaan stres tu. Padahal tak ada pun. Makin membahayakan diri dia, malah orang di sekeliling dia, terutamanya keluarga dia. Dah terlibat dengan dadah, macam-macam lagi berlaku. Mental dia dah tak betul. Lepas tu buat jenayah semata-mata nak dapatkan benda tak elok tu. Faham Saya harap anda semua tidak melakukan perkara-perkara yang tidak elok lah apabila nak menyelesaikan satu masalah. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan lagi tak yang anda nak tanya? Kita dah sampai ke penghujung
pembelajaran lah. Tak ada. Tak ada Jelas Jelas dan faham Faham. Okey, kalau jelas dengan faham, saya ada satu quiz fun sikit ni sebenarnya. Quiz is. Siapa pernah buat quiz is? Tak ada. Oh, tak pernah buat lagi? Okey. Saya akan bagi link dekat dalam grup. Soalan tak banyak pun, ada 5 je soalan. Jawab laju. Kalau faham, betul banyak lah. Sekejap dekat apa ni? Tab ni quizis.com ni. Copy. Dekat chat ni saya ada tulis quizis.com ni. Paste je. Nanti dia keluar macam nak panah pusing ni kan. Lepas tu nanti dekat atas ni dia ada tulis enter code. Dapat buat copy quizis.com ni, lepas tu paste dekat Google, dia akan keluar macam ni. Lepas tu dekat atas ni ada tulis enter code, lepas tu tulis code ni. Okay, saya buka jap. Ni kod dia ni 442317. Ada lebih kurang 13 orang. Saya harap semua dapat masuk lah. 13 orang ni jawab supaya saya nak uji anda punya kefahaman, anda punya kesedaran, anda punya kemantapan emosi. Kalau anda fokus, betul lah semua. Tapi soalan tak susah pun. Soalan macam soalan logik, soalan yang anda boleh fikir lah. Cepat masuk, cepat habis. Cepatlah kita tamatkan kelas. Pergi kat quiz is. Lepas tu dekat atas bahagian belah kanan ada tulis enter code. Kodenya tulis kat sini 442317. Okey, ada seorang dah masuk. Ini boleh masuk Syaurah Is, Siti Nurhuda, Nurin Irdina, Nuzarifa. Cikgu tak boleh pun. Tak boleh? Tak boleh kat bahagian mana tu? Cuba dulu. Masuk. Tak boleh masuk dalam ni? Dah enter code dah? Sekejap Okey, tak apa, saya tunggu. Dah boleh dah. Okey. Terima kasih. Yang lain? Kalian tak boleh tak? 9. Okey, 2 orang lagi. Tak cover apa faham kenapa nak kata ni kita terima tablet tu tau. Dah tak cover memang tak cover. Ini warna kan? Ini kita buat warna kan? Tak cover tau. Jangan tak. Ada hitam tak ada. Ini hitam. Kalau hitam 398 hitam je lah. Ada yang nak masuk lagi? Kalau tak ada, saya nak start terus. Tidak apa, saya start Yang lain nanti saya akan kasih link. Yang lain nanti saya akan kasih link. Anda boleh jawab kat situ lah. Yang boleh jawab ni, kita jawab dulu. Okay, saya dah start. Boleh jawab sekarang. Hello? Jawab yang baru masuk ni tak apa, nanti saya akan bagi link soalan ni dekat dalam Telegram. Tak sempat masuk. Bagus Kai. Setakat ni semua betul
Wah. Okay, tanda yang betul semua tu. Oh, laki Okay, ada seorang masih perempuan. Tunggu yang siap. Yang dah siap tu, kita tunggu sekejap. Kawan lain siap. Okay, ada orang lagi. Okay, ramai juga macam semua. Okay, tanya anda fokus dan anda faham. Okay, sampai situ sahaja kita punya kelas. Tapi sekejap. Okay, dekat slide yang last kali ni, nampak ada latihan ni kan. Tapi latihan ni dalam buku teks je. Jadi, buat latihan ni. 1, 2, 3 bincangkan. Tak payah buat panjang. Buat pendek-pendek tak apa. Yang penting jelas dan saya faham, anda faham lah. Boleh? Setakat ni boleh? MS berapa tu? Muka surat tak apa, nanti saya update dalam Telegram muka surat berapa. Tapi ada latihan lah. Ni latihan dia. Okay. Ada apa-apa persoalan? Tak ada Okey, terima kasih sebab join kelas. Okey, jadi kita akan jumpa next sekolah nanti secara fizikal insya-Allah. Jadi kita tamatkan kelas lah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih juga.